Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hazna idha syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik, dengan inayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan, ruang dan masa ke atas kita untuk bersama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kesempatan ke atas kita untuk sama-sama kita duduk. Kita duduk bersama-sama dan kita berpesan-pesan kepada kebaikan. Dan kita pesan-pesan kepada kebaikan. Kita mengingati tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertolong-tolongan dalam perkara-perkara yang meningkatkan ketakwaan, iaitu perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita teruskan lagi pembacaan kita dari kitab An-Nasaihud Diniyatu wal Wasaya al-Imaniyah, karangan Syekhul Islam li Syekhul Islam Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Bermaksud kitab ni, maksudnya apa nama bahasa Melayu dia? Nasihat agama dan wasiat iman. InsyaAllah kita teruskan kepada pembacaan kita pada tajuk kecil wasiat ulama mengenai takwa. Sebelum ni kita dah sebut panjang lebar tuan-tuan, iaitu berkenaan dengan perihal takwa. Masih lagi pada bab menjelaskan apakah itu takwa. Takwa ni kalau kita kata mudah, dia pakaian orang yang beriman. Takwa, kalau kita ada iman, pakaiannya takwa. Takwa ni dia boleh nampak daripada zahir seseorang takwa, sama ada dia buat-buat ataupun tidak, tapi boleh lihat. Tapi biasa takwa yang betul adalah lahir daripada keimanan yang betul. Macam mana kita bina keimanan kepada Allah, kan? Iman ni apa? Iman ni percaya. Percaya macam mana? Percaya yang kita ngaji tauhid, tuan-tuan. Ilmu tauhid ni adalah ilmu mengenal Allah. Daripada ilmu tauhid tu terbinanya akidah, ikatan kepercayaan kita kepada Allah yang wujud. Sampailah kita kata cara belajar tu sifat 20 kan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi ila akhir, kan? Tu cara dia tu kalau kita faham makna. Dan kesemua ni kita belajar ni nak tahu tentang iman, keimanan. Iman ni percaya tu Allahumma wujudun bila makan. Sampailah kita ni disebut sebagai, kalau kita ngaji tauhid dengan mengikat akidah keimanan kita,
sampailah kita disebut muwahhidun. Muwahhidun ni adalah orang yang mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Itu maknanya ilmu tauhid. Belajar ilmu yang mengesakan Allah. Ngaji sifat 20, mengesakan Allah. Orang yang belajar ilmu tauhid dan dia mendapat hakikat mengenal Tuhan, tahu cara belajar apa semua, dia ni disebut muwahhidun. Orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah kita masuk pada wasiat ulama mengenai takwa. Qala muallif rahimahullahu taala. Berkata muallif, berkata para ulama ridwanullahi alaihim. Dia ambil quote kata para ulama, ya Allah redha ke atas mereka. Takwa itu adalah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, lahir dan batin. Ini kita biasa sebut dengar hari Jumaat kan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kan. Kita dengar, kita harap kita takwa, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati sebelum kamu betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa tadilah, sebelum kamu jadi orang muslim kan, wa antum. Maka berkata para ulama tadi, dia kata apa? Takwa ni apa? Takwa ni menuruti perintah Allah. Itu pertama lah. Maknanya dia bukan orang yang melawan syariat, bukan orang yang melawan agama. Apa yang Allah tulis dalam agama, letakkan dalam agama tu, diikut dalam Al-Quran, mengikut hadis, mengikut Quran. Tu pertama takwa. Kalau orang tu duk melawan apa yang Nabi sebut, maka itu bukanlah bagi perihal orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Itu menuruti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ni yang kedua. Dia dah ikut perintah Allah seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia masih lagi tak mampu meninggalkan benda-benda yang Allah larang, Nabi larang. Maka pertama tadi dah ambil, tapi dia tak mampu tinggalkan lagi. Nak tinggalkan ni macam mana? Daripada lahir dan batin dia, daripada zahirnya perbuatan sampailah dalam hati yang orang tak nampak. Tu perihal takwa tu kena buat habis tu kan, dalam hati kita perbuatan kan. Kalau kita kata kita bertakwa tapi masih lagi kita duduk dalam keadaan bermaksiat, maka takwa kita boleh disebut sebagai takwa yang rosak. Tak kisahlah maksiat tu maksiat perbuatan bagi af'al luar kita ataupun af'al hati kita, perbuatan hati kan. Masih lagi ada riak, takabur, sum'ah dan sebagainya, maka di situ takwanya masih lagi tidak benar, tidak betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa yang betul-betul dia akan memberi kesan daripada hati sampailah zahir perbuatan luar. Kemudian seraya merasakan bahawa kebesaran yang hakiki itu adalah bagi Allah, yang patut kita merasakan kehebatan, ketakutan dan kegerunan terhadapnya. Maka bila kita kata kita menuruti perintah Allah, kemudian kita meninggalkan larangannya kan, seraya pada diri kita ni tuan-tuan, kita kena tahu ataupun kena dapat merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia buat-buat, bukan limpahan ilahi kita kata. Dia buat-buat merasa kebesaran Allah sebab dia tak mampu lagi. Jadi kita memang kena buat-buat tuan-tuan. Kita kena sedar yang Allah tu Maha Kuasa. Setiap yang bernyawa itu Allah yang berhak ke atas dia. Setelah mati pun Allah berhak ke atas dia. Setiap apa tingkah laku kita, Allah berhak ke atas kita. Memang kita kena fikir selalu tu. Tapi kalau betul-betul daripada Allah Subhanahu wa taala, tak payah kita fikir begitu. Memang Allah akan campakkan rasa gerun, rasa takut kan. Gitu. Kena rasa selalu. Inilah kita kata ilmu hakikat tuan-tuan. Duk cerita tentang hakikat. Hakikat tu adalah apabila kita tahu bahawasanya semuanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah.
Dan semua perkara yang kita tahu ke atas dunia ni, setiap perkara yang kita pelajari ataupun kita lihat, semua kembali kepada Allah. Bercerita tentang makhluk, akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bercerita tentang pekerjaan dan sebagainya, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat hidup kita, kan? Tak ada selain daripada itu, tak ada selain daripada itu, kembali kepada sesuatu yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak rasa macam mana tuan-tuan? Patut rasa kehebatan, rasa ketakutan, kegerunan. Sebab tu ada ulama yang memaknakan takwa ni sebagai takut. Takutnya macam mana? Maka dalam Al-Quran ni tuan-tuan ada dua perkataan takut. Satu khauf, takut tu. Satu lagi khasyah. Khasyah pun takut. Maka yang mana takut yang sesuai dengan makna takwa? Kita ambil yang khasyah. Khasyah ni takutnya lebih daripada khauf. Khauf ni apa tuan-tuan? Khauf ni takut, makna takut, kan? Tapi khasyah ni kata kat sini sebut daripada kata Ashinqiti menyebut makna khasyah ni adalah syiddatul khauf, takut yang terlampau, lebih takut daripada makna takutnya khauf tadi tu. Itu makna khasyah, kan? Maka di sini sebut juga Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan secara singkat makna khasyah itu adalah al-khawfu ma'a ta'zimul mukhawwafu halul aman. Maknanya apa tuan-tuan? Takut kita dalam bertakwa ni adalah takut dengan jalan yang mentakzimkan Allah. Takut bersama mentakzimkan Allah. Itu mana takut tu? Bukan takut sekadar takut tu kan. Takut ni ada polis, lesen tak ada. Bukan itu makna takut takwa tu. Ataupun takut rumah kena pecah masuk. Tu takut lain. Ataupun kita takut kata ada COVID sebelum ni kan. Takut yang tu takut makhluk, kan? Tapi takut khasyah ni dengan makna takut sampailah pada orang tu bersungguh-sungguh mentakzimkan Allah, membesarkan Allah dalam hati dia. Itu makna takut. Itu takut bagi takwa, kan? Iaitu apa? Dan takut ni berada di halul aman, takut dalam keadaan yang tenteram. Ni bila takut dalam keadaan tenteram, boleh jadi takut ni, khasyah ni duduk dalam solat. Duduk dalam solat. Hakikat solat tu dapat khusyuk, betul? Nak dapatkan hakikat solat, dapat khusyuk. Khusyuk ni ada dua tuan-tuan. Pertama, khusyuk yang kita buat-buat kan tuan-tuan? Kita solat, kita perhatikan bacaan kita, kita faham makna bacaan kita betul-betul, kan? Kita bila kita solat tu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita rasa apa? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sahaja yang layak terpuji, Allah sahaja yang layak dipuji. Dialah Tuhan sekalian alam, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita perhati tak bacaan solat kita? Perhatikan tuan-tuan kan? Maliki Yaumiddin. Allah tu Malik, dia penguasa. Hari pembalasan, dia penguasa atas dunia ni lagi. Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Tapi khusyuk ni kita buat-buat. Kata orang ulama tasawuf, inilah khusyuk yang dibuat-buat. Bukan limpahan ilahi. Limpahan ilahi ni ada cara nak dapatkan tu, tapi limpahan ilahi disebut khusyuk. Tadi disebut khusyuk isti'mali, khusyuk perbuatan. Kita takbir Allahu Akbar, mentazimkan Allah betul-betul ni. Allahu Akbar, aku solat, ya Allah berikan aku khusyuk. Tapi orang yang Allah bagi dia nur, Allah bagi dia limpahan ilahi khusyuk, dia bukan buat-buat, itulah sifat yang Allah bagi kata dia.
Sampai ada ketika ni orang ni bila solat ni, tuan-tuan baca kisah-kisah para ulama, ada orang solat ribuan tahun duduk satu tempat saja, tak bergerak, sebab dia dapat hakikat khusyuk sampai dia lupa dunia ni. Kalau kita bahas bab tasawuf ni berat ni, tak mampu kita nak faham nanti kan. Kita kata istilah dia fana, berada dalam keadaan fana. Allah fana fillah, Allah angkat dia. Gitu. Kita tak sampailah pada tu, Kita ni orang bukan orang berzikir, tuan-tuan. Kita bukan orang salik berzikir. Betul-betul nak cari makrifat tu tidak. Kalau orang nak cari makrifat ni apa tuan-tuan? Bukan makrifat lepas tuan-tuan. Makrifat ni nak mencari hakikat kenal Tuhan tu. Memang nak hakikat kenal Tuhan tu kena ikut jalan Usuluddin, tuan-tuan. Usuluddin buat juga, belajar ilmu kalam, belajar. Tapi hakikat, dah bila dapat hakikat tu, Allah. Jadi tadi kita kembali balik. Sebab tu kalau kita solat tu, tuan-tuan, itulah hakikat khasyah dan khusyuk. Bila dapat khusyuk tu, tenangnya dia tu, takutkan Allah, sampailah dia rasa macam Allah. Solat tu dapat hakikat tu, mentakzimkan Allah dalam solat. Takutkan apa, tuan-tuan? Takutkan, kalau kita kata nak dapat takut dengan seksa azab Allah, itu benda yang memang akan jadi. Kalau kita kata hidup di dunia ni aku risau sangat, takut yaumul mahsyar, itu sesuatu perkara yang memang akan terjadi. Itu janji Allah. Sebab tu kena faham hakikat tu. Yang kita nak dapatkan seksa neraka, syurga memang akan kita lalui, tapi hakikat redha, hakikat itu yang kita kena faham tu, redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah redha tak ke atas kita ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang ni bila dia risau, takut sangat sampai semua benda dia tak keruan, semua tak jadi. Maknanya dia tak dapatkan makna takut yang sebenar, Orang yang takut sebenar dia dah tak tinggal lah solat, solat apa sunat-sunat yang dituntut pun dia dah tak tinggal, gitu. Sebahagian para mufassirin pula mengertikan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah taala itu harus ditaati, tiada boleh dimaksiati. Harus diingati, tiada boleh dilupai. Ni kata golongan mufassirin. Ahlul mufassirin kata Allah tu wajib taat ke atas dia, tak boleh kita ingkari, tak boleh kita maksiat ke atas Allah. Tak boleh kita maksiat kepada Allah, tak boleh. Maksiat ni apa? Melakukan dosa. Apa yang Allah tetapkan ke atas kita, syariatkan ke atas umat Nabi, kita tak buat, tu maksiatlah. Harus diingati, tiada boleh dilupai. Harus disyukuri selalu. Allah ni kita kena ingat selalu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak betul-betul kita kata kita yakin kenal Allah, tak lupa kita daripada setiap perkara, nak buat sikit ingat. Bukan ingat sekadar ingat, maknanya tahu batas, kalau nak buat ini Allah redha tak ke atas kita, nak buat sekian kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita selalu, Tak ada masa yang Allah tak lihat kita, Allah tahu setiap apa perbuatan hamba dia. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri. Syukur apa, tuan-tuan? Syukur selalu dikarenakan nikmat yang tidak terbilang banyaknya ke atas kita berterusan. Tiada boleh dikufuri. Sebab itu jika seseorang hamba ditakdirkan mempunyai 1000 diri yang lain kepada dirinya, atau 1000 umur lagi kepada umurnya, tidak mampu bertakwa kepada Allah dengan sesungguh takwa, sekalipun ia sanggup membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di dalam tanggungannya ataupun di dalam tangannya untuk tujuan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya. Kalau orang tak faham hakikat takwa ni, tuan-tuan, kalaulah dia diberi 1000 nyawa, kalaulah dia diberi 1000 diri bagi diri dia, tak faham hakikat takwa, makna takwa, maka samalah sia-sia apa yang ada pada diri dia tu. Kalaulah dia tak faham makna takwa ni bagaimana, dia akan kekal begitulah diri dia,
Macam itulah diri dia. Dia tak memahami apa makna takwa ni, apa makna pakaian bagi orang yang beriman ni, kan? Sebab tu kata para ilmuwan kata apa? Takwa ni, iman ni dia macam gini. Takwa ni dia macam kenderaan. Nak kenderaan dia kena ada iman. Iman ni dia punya generator nak bergerak. Tapi takwa tu bagaimana bergeraknya? Kalau iman ni betul, takwa tu akan bergerak kepada tempat yang betul. Tapi kalau iman dia rosak, maka takwanya akan rosak. Kan? Boleh jadi begitu, kan? Ada ke orang yang iman dia betul, iman dia rosak, takwa dia betul? Boleh jadi. Tapi dibuat-buat takwa dia nampak seperti betul, sedangkan takwanya juga rosak. Yang demikian itu disebabkan amat besar hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya, dan juga kerana amat hebat kebesaran Allah dan mulia kedudukannya serta tinggi kemuliaannya. Ni kan Allah Subhanahu wa taala berhak ke atas hamba-hambanya. Amat besar hak-hak hamba ataupun hak Allah ke atas hamba-hambanya. Ni kita kena sedar selalu ni tuan-tuan. Dan semua perbuatan kita, apa yang ada pada diri kita ni, banyaknya hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadi orang yang beriman. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni sentiasa memelihara agama dalam diri kita. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk kita ni sentiasa memahami ataupun mengenali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang amat sempurna penunaian terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kan Rasulullah ni manusia yang paling tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling tinggi, paling hebat ketakwaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi ketakwaannya. Bukan orang yang tinggi takwa ni Allah bagi karamah lebih yang lain, tuan-tuan. Boleh jadi Allah bagi karamah kelebihan, tapi boleh jadi tidak. Ada orang, tuan-tuan, dia tak bertakwa betul, tak beriman cara betul, tapi Allah bagi karamah. Contoh siapa, tuan-tuan? Contoh macam Qarun. Qarun ni, tuan-tuan, manusia yang paling kaya sekali. Harta Qarun. Qarun ni harta dia terlampau banyak, tapi harta dia tak mampu selamatkan dia daripada azab Allah, tak mampu selamatkan dia daripada sakaratul maut. Begitu juga Firaun, tuan-tuan. Firaun ni, tuan-tuan, dia manusia yang doa dia mustajab. Ni Firaun mustajab ni, tuan-tuan. Qabul saja doa dia. Kan? Dia minta untuk sungai Nil berhenti berarus. Maka berhenti sungai Nil, tuan-tuan. Mustajabnya Firaun ni punya kata-kata. Kan? Firaun ni, tuan-tuan, hidup dia tak pernah sakit. Dia sihat saja. Sebab tu dia rasa diri dia Tuhan, sebab dia banyak kelebihan. Tapi adakah dia jadi dia orang yang bertakwa? Jauh sekali, sebab iman pun dia tak ada. Kan? Kalau orang kata Firaun beriman, tu kena cek balik tu. Kan? Kalau kata beriman Firaun tahu Tuhan, kan? Ada setengah orang kata apa? Abu Jahal, Abu Lahab pun beriman juga. Apa dakwaan gini? Kan? Sama juga, tuan-tuan, Haman. Paling hebat tenteranya, tuan-tuan, tapi tidak dapat menyelamatkan dia. Dan orang yang paling takwa, kan? Takwa ni hak Allah Subhanahu wa taala. Telah berkata dalam doanya tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna penunaian hak-hak Allah tadi, telah berkata dalam doanya, iaitu sebagai suatu pengakuan daripada baginda akan ketidakupayaannya hendak menunaikan separuh kesyukuran kepada Allah. Tengok Rasulullah yang diredai, dijamin syurga, perbuatannya sebaik-baik perbuatan, akhlaknya sebaik-baik akhlak, tapi masih lagi menyebut diri Rasulullah tak mampu. Kan? Tak mampu, tiada upaya untuk menunaikan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam doa Rasulullah kata apa tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemurkaanmu, dan dengan keampunanmu daripada pembalasanmu, dan aku berlindung denganmu daripadamu tidak mampu aku menghitung kepujian ke atasmu seperti yang engkau memuji atas zatmu sendiri. Kan, ini doa-doa ni nak menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang paling sempurna pun tidak meninggi diri. Lagilah kita yang tak pernah ada jaminan syurga untuk meninggi diri, walaupun kita kira-kirakan amal kita ni dah banyak, perbuatan baik kita ni dah cukup baik, kan? Ini kena belajar daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah minta berlindung dengan keredaanmu, kan? Allah minta redha Allah. Sebab apa? Redha ni yang jamin masuk syurga ni. Allah redha masuk syurga. Allah tak redha walaupun banyaknya amal ibadat, maka tak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab apa? Amal ibadatnya mungkin berbau ataupun bersulamkan dengan dengan sifat sombong dan sebagainya, kan? Dan dengan keampunanmu daripada kemurkaanmu, minta Allah redha, berlindung dengan keredaan Allah untuk elak daripada Allah murka, dan keampunan Allah, maghfirah daripada Allah, daripada pembalasanmu. Kita minta Allah ampunkan kita daripada Allah balas setiap buruk baik kita tu, buruk kita. Dan Rasulullah minta berlindung denganmu daripadamu, dan tidak aku menghitung kepujian ke atasmu seperti yang tak mampu kita puji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah puji ke atas diri dia, kan? Sebab apa itu makna puji tu? Alhamdu. Alhamdu tu dengan makna ada 4. Puji Allah ke atas diri dia, puji Allah ke atas makhluk, puji makhluk kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah. Itu kena selalu minta keampunan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kan? Kita ni kena wasari'u ila maghfiratin, kena bergerak, kena berjalan. Kalau boleh berlarilah kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kena cari selalu keampunan Allah, cari selalu, kan? Bukan kita harapkan macam kita kata harap-harap acuh tak acuh, kan? Kadang-kadang kita ni beramal pun acuh tak acuh gitu. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun, sehingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrukuk dan bersujud terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah penat atau lelah, dan mereka tiada mempunyai tugas-tugas yang lain selain pada itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanaka walakal hamdu ma arafnaka haqqa ma'rifatika wala abadnaka haqqa ibadatik, kan? Maha suci engkau wahai Tuhan, bagimu segala pujian, kami tiada mengenalmu sesungguh pengenalan, kami tiada beribadat kepadamu sesungguh ibadat. Ni para malaikat ni dia dah ada hujah dia, kan? Allah cipta dia asal-asal pun memang untuk beribadat kepada Allah saja, tuan-tuan. Hanya untuk merukuk dan bersujud kepada Allah. Itu saja malaikat ni diciptakan. Esok bila dia berhujah ke depan Allah Subhanahu wa taala, dia kata itulah kejadian aku. Tapi kita ni, tuan-tuan,
memang dijadikan, kan, menjadi makhluk yang memang Allah kata tidaklah jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk illa liya'budun, untuk beribadat kepada Allah. Dalam hal yang sama, ahwal kejadian manusia ni, keadaan manusia ni juga Allah bagi dia hidup dengan, Allah kurniakan dia akal. Allah ajarkan manusia ni ilmu, kan, untuk membezakan baik dan buruk. Allah ajarkan manusia ni untuk berdakwah, kan, berfikir, kan. Allah sebut perkataan fikir, banyak perkataan yang Allah sebut tentang manusia dalam Al-Quran, kan. Kita ni tak macam malaikat, tuan-tuan. Kalau kita ni iman kita ni, dia boleh naik, turun, naik turun, kan. Iman para nabi ni dia naik saja, tuan-tuan. Dia Yazid. Kita ni iman kita ni Yazid yankus, turun naik. Tapi iman para malaikat dia tak ada Yazid, dia tak ada yankus, dia segitu je. Tu iman kita ni, yang kita risau kalau iman kita ni jatuh, kan. Nampak hakik luar ni macam beriman, tapi sebenarnya dalamnya imannya rosak. Lagi dunia akhir zaman sekarang ni, waktu-waktu akhir zaman ni, banyak akidah-akidah yang rosak, akidah-akidah yang menyeleweng, kan. Kalau kita ngaji kitab Al-Farqu Bainal Firaq tu, Nabi sebut tentang 73 golongan, kan. Satu golongan saja yang selamat dalam satu hadis Nabi. Maka kita risau kalau kita duduk selain pada golongan yang pertama, yang selamat ni. Yang selamat, yang selain pada tu rosak. Sebab tu kena mengaji betul-betul ilmu akidah, tuan-tuan. Ilmu akidah ni sekarang ni ilmu yang paling penting, ibarat macam mutiara. Mutiara ni, tuan-tuan, tak boleh, kadang-kadang kita tak mampu nak beza kaca permata, tuan-tuan. Macam permata tu, kan. Nak belajar ilmu akidah ni, hari ni ada orang kadang-kadang saya tengok apa, dia kata, kalau kita kata tak tahu ilmu sifat 20 tu, ramai tak tahu sifat 20, betul ramai. Tapi yang lagi bahaya, bila dia kata sifat 20 ni tak wajib belajar, menyusahkan, buat berat kepala. Betul tak? Berat kepala nak ingat sifat 20 ni. Menunjukkan apa? Dua je menunjukkan. Antara betul-betul berilmu sampai dia kata begitu, nak memudahkan orang awam, ataupun dia memang jahil, tak tahu sifat 20. Tuan-tuan, di masa zaman muda, tuan-tuan ni saya rasa tak pernah lekang daripada mendengar sifat 20, betul tak? Zaman-zaman saya dulu pernahlah sekali dibuang silibus sifat 20, kan. Kerja siapa, kan. Tapi sifat 20 ni, tuan-tuan, ilmu yang paling bernilai. Ngajilah sifat 20, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kata Imam Al-Ghazali, sebab apa? La tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang melainkan selepas ia kenal Tuhan yang dia sembah, kan. Tak kenal Tuhan, tak sah ibadah. Tak kenal Tuhan, tak betul ibadat, tak betul dia punya keimanan. Apa gunanya takwa, kan? Apa guna itu? Namanya takwa yang dia buat-buat, takwa yang tidak benar, kan. Takwa ni dia paksi bagi iman. Kalau tuan-tuan tengok matahari, dia duduk pada orbit dia. Matahari, bulan, bumi, Marikh, kan, semua planet tu duduk. Dia ada paksi, betul, dia ada orbit. Gitu juga kita punya iman ni duduk pada situ, kan. Paksinya apa? Takwa ni bagaimana? Kalau tak benar, maka itu yang kita kena risaukan waktu-waktu begini. Lagi-lagilah banyak tanda-tanda akhir zaman tu dah keluar, tuan-tuan, kan. Kadang ada orang ni dia terlampau apa, itu tak boleh fikir, ini tak boleh fikir. Itulah betul tanda akhir zaman, kan. Kita kata tokoh mujaddid terakhir akan lahir sekian. Kita mengingatkan bagi yang lupa. Bukan kita nak takutkan. Apa ni yang ditakutkan? Semua orang takut tentang hari kiamat, tapi itu bukan hakikat takut. Tadi kita belajar hakikat takut tu, tuan-tuan. Takut tu apa? Takut tu kita kata takut dalam keadaan kita mentakzimkan Allah. Tapi salah ke kita takut dengan kiamat yang makin datang? Tidak, tuan-tuan, sebab kita fikir tentang amal ibadat kita. Tapi janganlah terlampau fikir sampai kan tak boleh nak buat kerja lain, kan. Sampai
membuang semua dunia katanya kan. Aku nak masuk jalan dakwah je tak boleh gitu kan. Anak bini habis semua terkontak-kanting dengan setengah orang macam tu. Itu tak baik lah. Sambung balik tadi tuan-tuan. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekadar yang termampu olehmu. Surah Taghabun ayat 16. Setengah yang lain pula berkata ayat yang kedua ini menerangkan ataupun menerangkan maksud ayat yang pertama tadi, dan bukanlah ia sebagai nasikh kan. Jadi disebut ayat yang pertama tadi dinasikh dimansuhkan di ayat atas tadi. Setengah ulama berkata bahawasanya firman Allah yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya takwa itu telah dimansuhkan ataupun digugur, dibatalkan dengan ayatnya lain. Tapi setengah pandangan ulama kata tidaklah digugurkan. Maksud ayat yang pertama tadi bukanlah ia sebagai ayat nasikh, pembatal bagi ayat fattaqullaha mastata'tum ni. Maka kata Habib, kata Al-Habib kata apa? Saya berharap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul. Sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji tiada memberatkan sesuatu jiwa, melainkan sekadar yang termampu dilakukannya. Meskipun jika ia mahu, memang dia berhak memerintahkan apa sahaja yang dikehendakinya. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala berhak untuk melakukan apa sahaja sekehendak kemahuannya di dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Akan tetapi dia sentiasa meringankan dan memudahkan. Lihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikut. Maka kata Habib, dia kata dia berharap kepada ayat yang kedua ni dengan makna takwa. Sebab apa? Sebab dia kata fattaqullaha mastata'tum ni, maka bertakwalah tidak berat. Takwalah sekadar yang kita mampu, dengan bukanlah kita lemah bagi takwa, tapi buat mana yang kita mampu. Janganlah kita paksa terlalu memberatkan bagi diri kita sampailah kita tak mampu nak buat benda lain. Contoh begitulah. Maka satu para ulama ni tuan-tuan, dia memilih sesuatu, dia ikhtar kepada sesuatu tu. Ikhtar kepada sesuatu tu, dia minta kepada Allah, dia berdoa selalu kan, minta Allah tepatkan maksud yang selari dengan apa kehendak Allah. Bukan kita saja sendiri pilih saja. Tu cara ulama. Agar kita minta, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ditetapkan kan. Kemudian tuan-tuan, firman Allah yang berikut, yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Surah An-Nisa, Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu diciptakan bersifat lemah. Ni kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lah Habib mengharapkan makna takwa bagi fattaqullaha mastata'tum. Tu. Dan firmannya lagi kata Habib, Al-Habib, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mahu memberikan keringanan bagimu dan tiada sesekali mahu memberikan kesulitan. Kan? Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita. Allah bagi kita kemudahan. Kerana Allah nak bagi kesukaran. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apabila turun ayat berikut, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Kepunyaan Tuhan segala yang ada di langit dan di bumi. Sekiranya kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan memperhitungkan kamu juga. Surah Al-Baqarah 284. Ketika ayat ini diturunkan, para sahabat merasa gelisah, lalu mendatangi Rasulullah SAW seraya berujar, kami telah dibebankan sesuatu yang kami tidak sanggup menghindarinya. Dia kata sahabat kepada Rasulullah. Mana tadi apa dia kata?
Rasulullah dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka faham dan maksud ayat tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menghitung segala sesuatu yang mereka lakukan, hingga kan kepada apa yang terlintas di hati mereka juga. Rasulullah akan ni risau yang para sahabat, Allah akan balas setiap apa yang mereka lakukan. Sampai kan risau yang para sahabat, dia kata Allah akan balas apa yang terlintas dalam hati mereka pun Allah akan balas. Maka Rasulullah kata apa tuan-tuan? Hingga kan kepada ni Rasulullah kata apa? Rasulullah menyanggah pendapat tersebut dengan sabdanya, kan? Apakah kamu mahu berkata sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Bani Israel, iaitu kami mendengar tetapi tidak mahu patuh? Jangan begitu, kata Rasulullah. Ni Bani Israel ni tuan-tuan, Bani yang daripada Bani ni lahirnya banyaknya keturunan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi Allah lahir banyak daripada keturunan Bani Israel. Sebab tu Bani Israel ni cukup geram bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lahir daripada kalangan Bani Israel. Maka bila dia tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan lahir di bumi Mekah, Madinah, maka dia berbondong-bondong pindah ke sana, pergi ke Mekah dan sebagainya, Madinah, kan, di Yathrib dulunya. Sebab nak membenarkan yang pun dia kata, dia nak berharap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni akan lahir daripada kalangan Bani Israel. Tapi tidak. Kan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada kalangan Bani Hashim. Sikit lagi tuan-tuan, kita habiskan terus ni. Maka tetapi katakanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar dan kami patuh. Kami memohon keampunanmu, wahai Tuhan, kepadamu jualah kami akan kembali. Maka para sahabat setuju dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat yang lain, iaitu firman-Nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Telah berfirman Rasul itu kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atasnya, demikian pula lah orang-orang yang beriman. Kan, nak menjelaskan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gusarnya hati para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah kata apa? Kekallah engkau patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kan, bukan sekadar beriman saja, patuhlah. Allah sambil tu Rasulullah nak menjelaskan, dia tahu apa yang terbaik, kan, apa yang sepatutnya. Dan kalau kita hari ini, kalau kita datang ke gusaran, kita nak rujuk siapa tuan-tuan? Rasulullah tak ada tuan-tuan. Maka kita rujuklah ulama yang tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah sekadar tu untuk waktu yang singkat ini, insyaallah kita ada masa kita sambung lagi pengajian kita. Ini insyaallah masuk kepada bercita-cita mati di dalam Islam. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terkurang itu datang daripada diri saya sendiri, dan hakikatnya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf sekiranya ada terkurang ataupun terkasar bahasa. Insyaallah kita tutup dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr insana fi ladina amanu wa amilus solihati wa sallallahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya mu'allim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma, wa sakharna ma'a Dawud bi-sulna wa tayra kunna fa'ilin, ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulmatil jahli wal isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.